Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan lihat bagaimana kita belajar sebelum ni ekonomi mengkaji tingkah laku manusia menggunakan sumber ekonomi yang terhad, okey, berbanding kehendak yang tidak terhad. So, kehendak yang tidak terhad. Okey, disebabkan sumber ekonomi terhad, kehendak tidak terhad, maka berlakulah masalah dalam ekonomi, iaitu masalah yang pertama adalah kekurangan. Kenapa kekurangan? Sebab sumbernya terhad. Kehendak, keinginan tidak terbatas, tidak terhad. Berlaku masalah kekurangan. Dua, bila berlaku masalah kekurangan, kena buat pilihan. Dua, pilihan. Dan setiap pilihan yang kita buat, contoh, kita pilih marker warna merah, maka akan berlaku kos lepas, iaitu marker warna coklat tadi. So, wujud kita panggil kos lepas. So, setiap unit ekonomi, sama ada isi rumah, firma atau kerajaan, menghadapi masalah ekonomi, kekurangan, pilihan dan kos lepas. Jom. Okay guys, untuk isi rumah kita lah yang tinggal dalam sebuah rumah. Isi rumah, dia kekurangan sumber pendapatan. Okey, sumber pendapatan. Jadi disebabkan dia kekurangan sumber pendapatan, dia terpaksa buat pilihan yang dapat memaksimumkan kepuasan. Okey, memaksimumkan kepuasan. So, setiap pilihan yang dibuat akan wujud kos lepas, iaitu barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Okey, untuk firma kekurangan sumber ekonomi. So, pilihan firma adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Dan firma, kos lepas yang dihadapinya adalah output kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Okey, manakala kerajaan dia kekurangan sumber hasil negara ataupun sumber pendapatan negara. Okey, sumber hasil negara atau sumber pendapatan negara, dan kerajaan terpaksa buat pilihan yang dapat memaksimumkan kebajikan, dan kos lepas dihadapi oleh kerajaan adalah projek kedua terbaik terpaksa dilepaskan. Inilah dia masalah ekonomi, kekurangan, pilihan, kos lepas dihadapi oleh isi rumah, firma dan kerajaan. Masalah asas ekonomi. Masalah asas ekonomi di tingkatan 6 hanya ada 3 sahaja, iaitu yang pertama, apa dan berapa hendak dikeluarkan. Yang kedua, bagaimana hendak dikeluarkan. Dan yang ketiga, untuk siapa hendak dikeluarkan. Ya, cikgu faham. Ada pelajar yang pernah ambil ekonomi peringkat SPM dulu kata bukan 4 ke? Ya, dalam SPM kita buat apa dan apa hendak dikeluarkan, berapa hendak dikeluarkan. Ya, betul. Itu untuk SPM bang, akak. Sekarang kita berada di STPM. Untuk peringkat STPM, apa dan berapa hendak dikeluarkan kita sekalikan. Okey, bagaimana hendak dikeluarkan dan untuk siapa hendak dikeluarkan. Apa dan berapa hendak dikeluarkan. Apa merujuk kepada jenis barang. Apa merujuk kepada jenis barang yang hendak dikeluarkan. Jenis barang. So, apa itu adalah jenis barang. Manakala berapa merujuk kepada kuantiti atau bilangan barang yang hendak dikeluarkan. So, bilangan dan kuantiti barang hendak dikeluarkan. So, dia bergantung kepada permintaan dan penawaran dalam masyarakat. Okey, manakala masalah asas ekonomi yang kedua, bagaimana? Istilahnya bagaimana? How? Bagaimana merujuk kepada teknik pengeluaran barang. Sama ada teknik pengeluaran tu sama ada berintensifkan buruh atau berintensifkan modal. Okey, berintensifkan buruh atau berintensifkan modal. Dan teknik yang akan dipilih, yang akan digunakan adalah teknik yang dapat meminimumkan kos pengeluaran and memaksimumkan keuntungan. Dan yang terakhir, untuk siapa? Untuk siapa merujuk kepada agihan barang. So, macam mana barang tersebut ingin diagihkan?
okey, ingin diagihkan. Dan biasanya golongan yang berpendapatan tinggi akan mendapat barang yang lebih banyak. Golongan berpendapatan tinggi akan memperoleh barang yang lebih banyak. Kerana agihan barang biasanya mengikut agihan pendapatan. So inilah dia apa yang kita sebut sebagai masalah asas ekonomi. Teruskan belajar.